Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir Ibnu Katsir, yang mana kali terakhir kita bincang itu kita sampai pada ayat 96 surah Al-Maidah. Sekejap kita buka. Ini kita habiskan berkenaan dengan tajuk perburuan larangan memburu ketika ihram. Dan dia sepatutnya sampai bismillah. Ayat yang ke 96, 97, 98, 99. Cuma dikatakan tadi tu kan, kita tak sebut, kita baca lagi bahagian bawah tambahan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang diambil daripada tafsir At-Tabari. Jadi pasal dalam ayat yang kita bincangkan, perbahasan yang Ibnu Katsir panjangkan kepada tajuk tu lebih kepada sampai ayat yang ke 96. 96. Jadi 97, 98, 99 dia tak ada sempurna. Sempurna je diterangkan, iaitu ayat yang berkaitan dengan pengharaman berburu ketika ihram. Berburu ketika ihram. Dan dihalalkan buruan lautan, tapi tak dihalalkan buruan daratan. Okey. Jadi kita hari ni akan baca sikit tambahan ataupun sambungan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir daripada tafsir Tabari. Dia takmil penyempurnaan. Dia kata zakara Ibnu Katsir huna ayatin wahya 96 وهي 99 96 97 97 99. Telah menyebut Ibnu Katsir di sini 4 ayat. 4 ayat iaitu 96, 96, 97, 97, 98 dan 99. Thumma fassara aktsar al-ayat al-ula. Kemudian beliau menafsirkan keseluruhan atau banyak ayat yang pertama, minha faqat sahaja, ila hadzal mawdi'i, sampai kepada tempat ini. Walam yadhkur tafsir akhiraha wala akhiraha wala thalathati ba'daha. Dia tak tafsirkan, tak sebut tafsiran yang akhirnya, tidak juga yang 3 sesudahnya. Kita sebut tak ada tafsiran akhirnya, tidak juga 3 sesudahnya. Wa hadha huwa thabitu fi kulli usulil maqtutati wal matbu'ati. Ini adalah yang sabit pada semua usul manuskrip dan juga cetakan. Sebab kalau kita kata benda terlupa ke tertinggal ke, mungkin barangkali ada cetakannya, ada tak ada. Tak ada satu cetakan pun ataupun manuskrip yang mempunyai tambahan. Wa zahiru annahu saha an dhalika rahimahullah, yang nyatanya bahawa beliau terlupa daripada perkara itu. Semua Allah rahmati beliau. Fa'il ba'id jiddan an yakuna dhalika sahwa min an-nasikhin yattafiquna alayhi fi jami'in nusakhi. Maka termasuk daripada perkara amat payah, amat sukar atau amat jauh sungguh untuk itu terjadi itu kerana kelupaan daripada tukang salin yang mereka bersepakat di atasnya pada semua fi jami'in nusakhi, pada semua salinan
ala ikhtilafi masadiriha, walau dengan pelbagaian sumber-sumber mereka. Daripada mana manuskrip kita ambil pun memang tak ada tambahan. Ada 3 ayat belakang tak sebut langsung. Fara'aitu, maka kata Syekh Ahmad Syakir, fara'aitu takmila hadan naqsi, maka saya melihat untuk menyempurnakan kekurangan ini, bi'ithbat tafsiriha min tafsir imam mufassirin, dengan menetapkan tafsirannya daripada tafsir imam ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bisyai min ikhtisar wa tasarrufi, dengan sedikit dari ringkasan dan juga pindaan, waqtisari ala tafsiri nafsihi, dan kita ringkaskan pada tafsiran sahaja, ke atas tafsiran itu sahaja. Mura'iyan diqqata, dengan menjaga diqqata fi, dengan menjaga ketelitian fi pada fi mura'iyan, dalam keadaan menjaga ad-diqqati wa diqqatil muhafazati, ketelitian penjagaan atau pemeliharaan ala ibaratihil aliyati, ke atas gambarannya atau ke atas bentuk ayatnya yang tinggi. Mastata'tu, sedaya upaya saya. Dia kata insya-Allah wa bihi ista'anatu, dan dengan Allah Taala kita minta pertolongan. Baik. Dia kata ayat tersebut bunyi sambungan dia, wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian semua akan dihimpunkan. Dikata kat sini daripada tafsir Tabari, yaqulu ta'ala, bismillah Allah Ta'ala, wakhshallaha ayyuhan nasu, takutlah kamu semua akan Allah, wahai sekalian manusia, wahdharuhu, dan jaga-jagalah kalian, bi ta'atihi fima amarakum bihi min faraidihi, dengan mentaatinya pada apa dia perintahkan kalian daripada kefarduan-kefarduannya, wa fima nahakum anhu, dan pada apa yang dilarang kalian daripadanya, fi hadhil ayatil lati anzalaha ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, pada ayat-ayat yang dia turunkan ia ke atas nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, minan nahyi anil khamri wal maisri wal ansab wal azlam, yang berupa larangan daripada arak, pada apa diperintah daripada kefarduan dan pada apa dilarang kamu. Dalam ayat ini yang diturun pada nabinya yang berupa larangan terhadap arak, judi, penyembahan berhala dan tenung nasib. Juga daripada wa an isabati saydil barri wa qatlihi fi hali ihramikum, dan daripada kalian mendapatkan atau menimpa buruan daratan serta membunuhnya dalam keadaan ihram kamu. Fa inna lillahi masirukum wa marja'ukum, kerana sungguh kepada Allah Ta'ala lah, fa inna lillahi masirakum wa marja'ukum, kerana sungguhnya kepada Allah lah tempat kembali kamu dan tempat pulang kamu. Fa yu'aqibukum bimaksiatikum iyah, maka dia akan menghukum kalian dengan sebab maksiat kalian kepadanya. Wa yujazikum, lalu dia akan balas kalian, fayuthibukum ala ta'atikum lah, lalu dia akan membalas kalian dan juga beri pahala pada kalian di atas ketaatan kalian kepadanya. Jadi maksud dia bila dah sebutkan larangan dan juga perintah, maka yang diingat adalah sebab hujung-hujung lepas daripada perintah dan larangan tu, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu dia akan berlaku sama ada pemberian ganjaran ataupun menerima hukuman. Dia bukan kosong macam tu saja. Tak ada Allah Ta'ala jadikan sekali perkara tersebut sia-sia. Dia mempunyai tujuan dengan matlamat. Baik. Kemudian sambungan dia, ja'alallahu al-ka'batal harama qiyaman linnas, telah menjadikan Allah Ta'ala Ka'bah al-Haram, Ka'bah al-Bait al-Haram, Ka'bah Baitul Haram, Ka'bah lah, qiyaman linnas,
sebagai tempat tetap untuk orang ramai. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sayyarallahu al-ka'batal baital haram, baital harama, telah menjadikan, telah menukarkan Allah Ta'ala Kaabah Baitul Haram tu qiwaman linnasi alladhi la qiwama lahum, menjadi pelurus atau apa, menjadi penegak ataupun penjaga urusan, qiwaman linnas, sebagai peraturan penjaga urusan bagi orang ramai yang tiada penjaga, la qiwama lahum, yang tidak ada penjaga urusan untuk mereka, min ra'isin yahjizu qawiyahum an dha'ifihim, yang tiada untuk mereka pelurus atau penjaga untuk mereka daripada yang berupa ketua yang menyekat atau menghalang orang kuat mereka daripada orang lemah mereka. Tak ada, diorang tak ada. Jadi bila ada Kaabah tu jadi menjadi sebab untuk mereka tidak saling zalim menzalimi, menganiaya yang orang kuat daripada orang yang lemah. Dia kata wa musi'ahum an muhsinihim, orang pembuat buruk mereka daripada orang baik mereka. Wa zalimihim wa zalimahum an mazlumihim, dan orang zalim mereka daripada orang yang dizalimi, orang yang penzalim mereka daripada orang yang dizalimi. Tak ada siapa boleh menyekat. Mana bila jadikan Kaabah tu menjadi sebab untuk mereka fikir nak buat jahat ke tak jadi, nak sekian ni tak jadi. Maksudnya kerana apa? Kerana peringatan untuk mereka tentang Allah Ta'ala. Rumah tu dibina oleh Ibrahim AS untuk ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mereka berada berdekatan dengan Kaabah tadi, semua benda berkaitan dengan tajuk masalah penganiayaan, penzaliman sebagainya, mereka takut untuk melanggarnya. Sebab mereka tak ada ketua yang boleh sekat keadaan masyarakat yang tak betul untuk elok. Maka Kaabah itulah Allah Ta'ala jadikan Kaabah Kaabah Baitul Haram tu, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai pelurus urusan bagi orang ramai. Sebab mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menjadikan mereka tahu tentang adanya hukuman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melanggar. Terutama ialah bila kita tengok, bila diorang tengok sendiri kejadian bagaimana Allah Ta'ala lindung Kaabah daripada Abrahah. Maka sebelum dari itu lagi banyak kisah-kisah sebelumnya. Maka dengan sebab itu mereka tak berani untuk pecahkan Kaabah, bina lebih elok pun tak berani. Macam tu sekali. So Allah Ta'ala jadikan Kaabah tu sedemikian. Demikian. Wasyahrul harama wal hadiya wal qalaid. Demikian juga bulan haram yang orang ramai akan berhenti berperang. Pun sama juga Allah Ta'ala jadikan dia macam Kaabah tu sendiri. Wasyahrul haram wal hadiya, datang korban tu yang mereka persembahkan kepada Kaabah, kepada Allah Ta'ala di Kaabah, wal qalaid, hingga kalung-kalung yang mereka kalungkan kepada binatang-binatang yang akan dikorbankan. Yaqulu wa ja'ala hadhihi aidan qiyaman linnas. Allah Ta'ala jadi kat mana, dan dia yaqulu, kata Imam At-Tabari, dan dia jadikan ini juga sebagai pelurus bagi manusia. Kama ja'alal ka'bata qiyaman lahum, macam mana dia jadikan Kaabah tu sebagai pelurus bagi mereka. Fahajaza bi kulli wahidin min dhalika ba'dhum an ba'din. Fahajaza bi kulli dhalika bi kulli wahidin min dhalika ba'dhum an ba'din, maka dia sekat dengan satu daripadanya, macam bulan haram. Orang Arab tak berani, yang nak buat jahat pun fikir kerana ini bulan haram, tanah haram. So diorang akan sentiasa macam berfikir banyak kali untuk lakukan sebarang penganiayaan. Bahkan memang kabilah-kabilah Arab zaman dahulu pun mereka berpegang dengan menjaga tajuk tanah haram, tak boleh berperang di situ, bulan haram tak boleh berperang. So diorang hormati. Jadi dengan sebab itu disekat sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Okay?
Maka dia sekat dengan satu daripada itu. Alhamdulillah. Sebahagian mereka daripada sebahagian lain. Id lam yakun lahum qiyamun ghairuhu. Qiyamun ghairuhu. Kerana tiada untuk mereka ketika tidak ada untuk mereka sebarang pelurus atau penjaga selainnya. Wa ja'alaha ma'alima lidinihim wa masaliha umurihim. Maka dia jadikan ia, ya, benda-benda tadi, Kaabah Musyarrafah, bulan haram dan juga binatang kurban, serta kalung-kalung pada binatang kurban tersebut, tak ada siapa sentuh, tak ada siapa akan curi. Bila dah nak dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, maka tak ada siapa akan curi. Tak ada siapa akan semua akan tengok dengan hormat. Jadi, dan dia jadikan ia sebagai petanda-petanda, sebagai petunjuk-petunjuk untuk agama mereka dan juga kebaikan-kebaikan urusan mereka. Waqila, dan dikatakan qiyaman bil ya'. Kata qawaman atau qiyaman bil ya' wa huwa min dawatil waw. Sebab sebenarnya dia daripada yang punyai huruf waw. Sebenarnya memang huruf asal dia qama yaqumu. Asal dia qawama. Dia daripada asal zat dia waw di kasratil qaf, tapi dijadikan ya sebab kasrahnya qaf. Pasal qiwa payah. Qiwaman payah nak sebut. Qiwa. Dia punya makhraj dia jauh. Jadi qiyaman dia boleh. Okey, likasrati al-qaf wa hiya fa fi'il, dan dia adalah fa fi'il. Qaf tu adalah fa fi'il. Ya tu adalah waw tu adalah ain fi'il. Dia kalau untuk istilah bahasa Arab tu kan fa ain lam. Jadi apa-apa tiga letter punya fi'il atau verb, dia akan buat fa'ala, mana qawama. Semua tu kita akan dia akan ikut susunan tersebut. Jadi qaf dia adalah fa fi'il. Faju'ilatil ainu minhu bil kasratil ya. Bil kasrati ya'an. Maka jadikanlah ain dia, ain fi'il dia itu waw tu padanya dengan kasrah. Sebab kasrah tu bil kasrati ya'un, jadikan ain tu jadi ya. Kama qila fi masdarihi qumtu qiyaman wa sumtu siyaman. Contoh masdar dia qumtu qiyaman, saya bangun, satu perbuatan bangun, wa sumtu siyaman, saya puasa satu puasa. Macam saum yang sumu sama juga. Sad waw mim. Saum kalau dia balik atas saum, kalau juga siam. Bila sad tu ataupun fa fi'il di balik bawah, maka huruf kedua tu jadi ya. Jadi siam. Kalau tak siwam, tak boleh. Okay? Dia kata ja'alallahu ta'ala al-Ka'bata, ja'ala ta'ala al-Ka'bata wa syahr al-haram wal hadiya wal qala'ida. Mungkin telah menjadikan dia Allah Ta'ala Kaabah, bulan haram, binatang kurban, kalung-kalung binatang kurban, qawaman liman kana yuharrimu dhalika min al-arabi wa yu'azzimuhu, sebagai pelurus atau penjaga bagi sesiapa yang mengharamkan itu, menghormati itu, dan juga di kalangan orang Arab serta mengagungkannya. Bimanzilatir ra'is alladhi yaqumu bihi amrun tubba'ahu, amru tubba'ihi, dengan kedudukan ketua yang yang tertegak dengan dia, seorang ketua, sebagai ketua dengan kedudukan ketua yang tegak dengannya urusan pengikut-pengikutnya. Wa amal Ka'bah tu al-Ka'bah fal haramu kulluhu. Maka dia kata Kaabah tu adalah haram seluruhnya. Wa sammahallahu haraman, dan tak namakan dia sebagai haram, li tahrimihi iyaha an yusada sayduha, kerana di pengharamannya akan tanah haram tersebut, okay, untuk diburu binatang buruannya. Sebab tanah haram tu antaranya yang tak boleh buat adalah memburu binatang buruan di situ. Au yuqtala khalaha, tak boleh buru buruannya,
ataupun tak boleh dijat. Oh, tak boleh dipotong akan rumput daunnya yang basah. Daunnya yang basah, pokok-pokok situ, rumput-rumput tak dicabut. Okey. Tak boleh cabut akan rumput-rumputnya, au yu'dadu syajaruha, ataupun dipatahkan pokok-pokoknya. Ranting-ranting tak dipatah. Ranting kering, ranting tak dipatah, daun yang basah tak boleh dicabut. Okey. Wa kadza kanatil ka'batu wa syahrul haram wal hadiyu wal qalaidu qiwaman amrul arabi. Demikianlah dahulu Kaabah, bulan haram, binatang kurban, kalung-kalung yang dipakai binatang kurban tersebut adalah pelurus atau penjaga urusan orang-orang Arab. Alladzi kana bihi salahuhum fil jahiliyati, yang dahulu dengannya kebaikan mereka pada zaman jahiliah sebelum Islam. Wahya fil islami, dan disedangkan ia dalam Islam pula, ma'alimul hajjihim wa manasikihim, dia adalah petunjuk atau tanda-tanda bagi haji mereka dan juga ibadat-ibadat haji mereka. Wa mutawajjihihim li salatihim, dan orang menuju wal mutawajjihihim, dan orang menuju di kalangan mereka untuk solat mereka. Mereka datang ke situ, datang ke Kaabah, maka itulah yang mereka kena jaga. Okey, tak boleh buat lain. Okey. So, maksud dia itu yang Allah Ta'ala letakkan sebagai untuk orang haji dan orang yang datang ke Masjid Al-Haram, untuk menjaga benda tersebut pada ketika mana kita pergi sana. Ini dalam Islam. Adapun pada zaman jahiliah, itulah antara perkara yang menjaga hubungan mereka satu sama lain. Baik. Sambungan dia kata, zalika, itu, li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bikulli syai'in alim. Itu adalah supaya kalian tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang di seluruh langit dan apa yang di bumi, dan bahawa Allah Ta'ala terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. Yaqulu Ta'ala, Allah Ta'ala, sayyarat lakum ayuhan nas dzalika qiyaman, dijadikan untuk kamu wahai manusia itu, semua benda tersebut sebagai pelurus atau penjaga bagi urusan kamu. Kai ta'lamu anna min man ahdatha lakum limasalihi dunyakum, supaya kalian tahu anna man ahdatha lakum, bahawa siapa yang mengadakan untuk kalian bagi masalah-masalah dunia kalian, ma ahdatha, apa yang diadakan, mimma bihi qawamukum, daripada apa yang dengannya pelurusan bagi kamu, ilman minhu, mana perbuatan dia jadikan benda berkenaan untuk kamu sepelurus bagi urusan kamu tu adalah dari pengetahuan daripadanya, kerana pengetahuan daripadanya bimana fiikum wa madarikum, terhadap manfaat kamu dan juga kemudaratan kamu. Annahu kadzalika, bahawa dia demikian juga, ya'lamu jami'a ma fis samawati wal ardi, bahawa dia juga mengetahui semua apa yang di seluruh langit dan apa yang di bumi. Mimma fihi salahu ajilikum wa ajilikum, daripada perkara-perkara yang padanya ada kebaikan segera kamu, sekarang kamu, dan ada juga kemudian kamu. Mana dia, kalau dia tahu, dia buat benda berkenaan kerana pengetahuan dia tentang manfaat dan mudarat kamu, dia juga mengetahui bukan setakat itu, semua di seluruh langit dan bumi yang padanya ada kebaikan untuk masa segera kamu dan masa datang kamu. Dan walita'lamu annahu bikulli syai'in alim, supaya kalian tahu bahawa dia terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersembunyi daripadanya, terhadapnya sesuatu pun, min umurikum, daripada urusan kamu, wa amalikum, dan juga amalan kamu. Urusan kamu, amalan kamu, semua sekali tak ada apa yang terlepas daripada dia. Wa huwa muhsiha alaikum, dan dia akan menghitungnya ke atas kalian. Hatta yujaziya
al-muhsina minkum bi ihsanihi, sehinggalah nanti dia akan membalas orang yang baik di kalangan kalian dengan kebaikannya, wal musi'a minkum bi isaatihi, dan orang yang buruk berbuat buruk di kalangan kalian dengan keburukannya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahawa Allah Ta'ala syadidul iqabi, amat keras hukuman. Wa annallaha, dan Allah Ta'ala ghafurur rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Yaqulu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, i'lamu anna rabbakumul ladzi ya'lamu ma fis samawati wal ardi, ketahuilah bahawa Tuhan kalian yang mengetahui bahawa Tuhan kalian yang mengetahui apa di langit dan juga apa di bumi. Wala yakhfa, dan tak tersembunyi, alaihi, ke atasnya, tak tersembunyi ke atasnya, min sarairi a'malikum wa alaniyatiha, daripada perkara-perkara tersembunyi amal-amalan kalian dan juga perkara terang-terangnya. Dia syadidun iqabuhu ala man asahu wa tamarrada alaihi, amat keras hukumannya ke atas siapa-siapa menderhaka kepadanya dan juga menentang terhadapnya. Wahwa, dan dia dalam masa yang sama juga, ghafurun lidunubi man ata'ahu wa anaba ilaihi, amat pengampun kepada dosa-dosa sesiapa yang mentaatinya dan kembali kepadanya. Rahimun bihi, rahimun bihi, rahimun bihi, amat penyayang terhadapnya, an yu'aqibahu, daripada dia menghukumnya, ala ma salafa, terhadap siapa yang telah lepas, min dunubihi, daripada dosa-dosanya, ba'da inabatihi wa taubatihi minha, sesudah pengembalian kembalinya dia dan taubatnya daripada dosa tersebut. Okey, itu adalah apa yang memang kita tahu sifat Allah Taala. Dia buka dua-dua sekali. Dia ada beritahu kita kerasnya sisaan dia, dan beritahu juga dia adalah amat pengampun, amat penyayang. Mana kita kata dua-dua, kita ada takut, kita ada harap. Tak boleh kita salah satu saja kita ada. Kalau kita ada harap saja, tak ada ketakutan, maka kita akan buat macam-macam dosa tanpa kebimbangan. Dan kalau kita ada takut saja tanpa harap, maka kita akan putus asa daripada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan tidak ada ke atas rasul kecuali penyampaian sahaja. Dan Allah Ta'ala amat mengetahui apa kamu nyatakan dan apa kamu sembunyikan. Wa hadha min Allahi tahdidun li ibadihi wa wa'idun. Ini daripada Allah Ta'ala adalah ugutan terhadap hamba-hambanya dan juga amaran. Yaqulu, dia berkata, dia berfirman, laisa ala rasulina alladhi arsalnahu ilaikum, tidak ada ke atas rasul kami yang kami utuskan dia kepada kalian, illa an yuaddi ilaikum risalatana, kecuali untuk dia menyampaikan, menunaikan kepada kalian risalah kami. Thumma ilaina thawabu ala ta'ati, kemudian kepada kamilah ganjaran di atas ketaatan, wa alaina al-iqabu ala al-ma'siyati, dan kepada kami jugalah di atas kami juga yang menanggung akan hukuman di atas kemaksiatan. So Rasul kerja dia menyampaikan. Ini benda yang sangat penting difahami oleh semua yang buat dakwah, kerja-kerja menyampaikan kebaikan kepada orang ramai. Kita hanya menyampaikan perubahan masyarakat, orang menjadi baik atau tidak, itu kan kerja kita. Kita buat yang terbaik dan kemudian kita akan tunggu saja keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita paksa untuk mestikan mendapat sesuatu. Perolehan itu daripada Allah Ta'ala. Adapun kerja ke atas kita. Atas kita hanya kerja. Maksudnya ke atas Rasul hanya penyampaian. Tapi penerimaan hidayah itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kita boleh tunjuk ajar, tapi bukannya kita boleh paksa orang untuk bertukar. Dia kata wa ghairu khafiyin alaina al-muti'u minkum al-qabilu risalatana. Al-qabilu risalatana. Dia kata tidak tersembunyi ke atas kami orang taat di kalangan kalian yang menerima risalah kami. Minal asil abi risalatana. Dia berbanding orang yang menderhaka, yang enggan terhadap risalah kami. Li'anna na'lamu ma amilahul amilu minkum. Dan kami, sungguh kami mengetahui apa yang dikerjakan ia oleh yang bekerja, orang yang bekerja di kalangan kalian. Fa'azharahu jawarihahu wa nataqa bihi lisanuhu. Maka dia akan dizahirkan ia oleh anggota tubuh dia dan dituturkan dengannya oleh lidahnya nanti. Wama tukhfunahu fi anfusikum min imani wa kufrin. Demikian juga kami mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam diri kalian daripada keimanan dan juga kufuran. Aw yakinin wa syakin, ataupun daripada keyakinan atau ragu-ragu. Wa nifaqin, juga kemunafikan. Juga kemunafikan. Faman kana kadzalika, siapa yang sedemikian, la yakhfa alaihi syai'un min dhamairihi sudur. Siapa yang demikian, faman kana kadzalika la yakhfa alaihi syai'un min dhamairihi sudur. Siapa-siapa yang sedemikian, itu macam Allah Ta'ala punya kedudukan, tahu apa disembunyikan oleh hamba-Nya, apa dinyatakan, tidak sembunyi padanya syai'un min dhamairis sudur, daripada simpanan-simpanan dalam dada. Wa zawahir a'mali nufusi, serta apa yang nyata daripada amal-amalan jiwa. Mimma fis samawati wal ardi, daripada apa yang seluruh langit dan di bumi. Wa bihi wadihi as-thawab wal iqab, dan di tangannya lah di tangannya juga ganjaran dan juga siksaan. Fahqiqun ayyuttaqa, maka yang macam ni sifat dia amat layak, amat patut untuk dibimbangi, ditakuti. Wa ayyuta'a fala yu'sa, dan untuk ditaati maka tidak diderhakai. Okey. Okay, potongan ni apa? Potongan yang kita ambil tu 97 sampai 99 dia sebenarnya apa? Potongan tu adalah berkaitan dengan 97 sampai 99 tu adalah berkaitan dengan di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas sekalian hamba. Okey. Tak sampai 100 ni, 97 sampai 100. Okey. Potongan. Baik. Okay, ambil sampai 100 dulu. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakan, hai Muhammad, tidak akan sama yang kotor dengan yang baik. Yang kotor, jijik atau keji dengan yang baik, yang elok. Sekalipun menakjubkan di kau banyaknya yang keji atau yang buruk. Sekalipun menakjubkan di kau banyaknya yang keji ataupun yang buruk. Fattaqullaha, maka takutlah kamu akan Allah, ya ulil albabi, wahai orang mempunyai akal, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan berjaya. Okay. Kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan hai Muhammad, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Takkan sama yang kotor, yang keji itu dengan yang baik elok. Baik yang elok, sekalipun menakjubkan di kau, ayuhan insan, wahai manusia, kasratul khabith, banyaknya yang keji, yang buruk itu. Yakni annal qalil al halal an nafi'a, bahawa yang sedikit yang halal yang bermanfaat,
khairun minal kathiril haramid dharri. Lebih baik daripada yang banyak yang haram yang memudaratkan. Kama jaa fil hadisi, macam dalam hadis Nabi SAW, ma qalla wa kafa, apa yang sedikit namun mencukupi, khairum mimma kathura wa alha, lebih baik daripada banyak dan juga melalaikan. Apa yang sedikit namun mencukupi lebih baik daripada apa yang banyak dan melalaikan. Okay. Dia sekalipun benda tersebut sekalipun benda tersebut banyak tapi dia tidak pernah menjadi elok. Kadang-kadang orang sibuk dengan kuantiti tapi tak fikir tentang kualiti. Kuantiti, dia sibuk dengan kuantiti, tak sibuk dengan kualiti. Okay, jadi kat sini yang Allah Ta'ala tekankan berkenaan dengan tidak samanya yang baik dengan yang buruk. Kalau buruk tu banyak mana sekalipun, dia tak ada nilai sebanding dengan yang baik. Okay, sebab itu jangan tertipu dengan jumlah dan juga kadar. Tapi lah macam zaman kita sekarang ni, benda yang realiti lah pada masyarakat. Kalau dia kata kita buat program tengok hantu ke, buka dark web punya barang-barang yang dibeli daripada dark web ke, semua orang akan sibuk seronok lah nak tahu. Nampak hantu sebagainya, ratus ribu orang akan tengok, tunggu. Tapi bila berkaitan dengan tajuk masalah agama yang patut dia tahu, wajib dia tahu, dia tidak berikan perhatian langsung. Ala kulli hal, jumlah itu bukannya penting. Yang penting adalah masalah siapa yang betul-betul ingin mengetahui itu tadi, yang memang nakkan agama dia, itulah yang jumlah yang Allah Ta'ala inginkan, mahukan untuk ada dalam masyarakat. Okay. Fattaqullah ya ulil albab, takwalah kalian wahai Allah, takwalah kalian kepada Allah, takwalah kalian akan Allah, wahai ulil albab, wahai orang punya akal. Ai ya zawil uqul li sahihati al mustaqimati, wahai orang punya akal yang elok, yang lurus. Wa tajtanibu wa tajannabu. Tajannabul harama wada'uhu. Takwalah kalian ulil albab, dia kata wahai yang punya akal yang sahih dan lurus, dan jauhilah kamu semua akan yang haram dan tinggalkanlah ia. Waqna'u bil halali waqtafu bihi. Berpada-pada bercukuplah, kan, berpuas hatilah dengan yang halal dan rasa cukuplah dengannya. Berpuas hatilah dengan yang halal dan rasa cukuplah dengannya. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian akan berjaya, ai fid dunya wal akhirati. Okay. Kemudian potongan yang berikutnya, itu yang sepatutnya 101 ya. Tafsir Maudhu'i dia ada asingkan. Okey, dia letakkan ayat 101 sampai 105 dia letak. Ya. Okey, potongannya ni 101 sampai 105. Tapi ni dapat ada dua ayat ya. Dia potongan ni berkaitan dengan tajuk pengharaman bertanya mengenai apa yang akan memudaratkan. Tahrimus soal an ma yadur. Diharamkan bertanya daripada apa yang akan memudaratkan. Maksud dia bukan maksud dia benda bahaya. Maksud dia persoalan itu memudaratkan diri kita balik. Larangan daripada bertanya atau mempersoalkan yang akan memudaratkan semula kepada orang yang bertanya. Okey. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi dia sampai ayat 5. Masih 2, ada lagi ayat 3 lagi. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a, yang kamu tanya mengenai benda-benda, mengenai perkara-perkara, in jika tubdalakum, ia dinyatakan kepada kalian, tasukum, dia akan burukkan keadaan kalian. Jangan tanya, persoalkan tentang perkara sampai akhirnya dia memburukkan keadaan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Sedangkan kalau kamu tanya ia mengenainya ketika diturunkan Quran, maka ia akan didedahkan, diterangkan kepada kalian. Afallahu anha, Allah Ta'ala maafkan kamu daripadanya. Maksudnya lepas terjadi tu dah lepas, Allah Ta'ala maafkan, tapi jangan buat lagi. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Ta'ala amat-amat pengampun, amat-amat berlembut itu kepada hambanya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, segala telah bertanya mengenainya satu kaum sebelum daripada kalian. Thumma asbahu biha kafirin, dan mereka jadi dengannya sebagai orang-orang yang kafir. Macam minta benda, tanya benda yang tak ada hukum, tapi last sekali bila datang hukum mereka kufur. Okey, baik. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kata Ibn Katsir, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, la tas'alu an asya'a, yang kamu tanyakan mengenai benda-benda atau perkara-perkara yang in tubdalakum tasukum, kalau didedahkan kepada kalian tentang perkara tersebut sebelum turun Al-Quran, maka ia akan memburuk keadaan kalian. Hadza ta'dibu minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini adalah pengajaran ataupun pendidikan oleh Allah, dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa nahalahum wa nahyun lahum. Wa nahyun lahum, ini adalah larangan untuk mereka, an yas'alu amma la faidata lahum, daripada mereka bertanya mengenai apa yang tiada faedah untuk mereka. Fi su'ali wa tanqibi anha, pada soalan dan juga mengungkit-ungkit ataupun menekan-nekankan mengenainya. Maksudnya benda tu tak ada lagi, sibuk tanya, nakkan detail, nakkan tanqib, maksudnya nak tahu dengan dalam lagi mengenainya. Benda tak ada hukum, pergi tanya. Li'annaha in zaharat lahum tilkal umuri, kerana sungguhnya jika nyata, jika muncul kepada mereka perkara-perkara tersebut, rubbama sa'athum wa syaqqa alaihim sama'aha. Syaqqa alaihim sama'uha. Dia kata, kerana sungguhnya jika nyata kepada mereka perkara-perkara tersebut, barangkali akan buruk, akan memburukkan mereka dan menyukarkan kata mereka mendengarnya. Diorang dengar, alamak, tak sedap. Dia akan tak sedap. Kena mendengar perkara tersebut. Kama ja'a fil hadithi, datanglah hadis Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi bersabda dalam hadis tersebutnya sadri. Hadis ni masih dhaif pula. La yuballighuni ahadunan min ashabi ala hadin syai'an. Ya.
Dunia qalbu radin. Okey. Dia kata sini la yuballighuni ahadun an ahadin syai'a. Janganlah menyampaikan. Cuma hadis ni dhaif. Lafaz Tirmidzi dhaif, sanad dia dhaif. Okay, cuma dalam hadis ni sanad dia dhaif. Dia kata la yuballighuni ahadun, janganlah, Nabi kata janganlah menyampaikan seseorang daripada seorang akan sesuatu kepada aku. Jangan menyampaikan kepadaku seseorang daripada seorang yang lain. Mana contoh macam janganlah cerita. Contoh macam dia tahu benda yang kawan tu buat yang Nabi tak suka. Janganlah dia cerita kepada aku benda yang orang tu buat kepada aku. Dia kata inni la yuballighuni ahadun an ahadin syai'a. Janganlah menyampaikan kepadaku seseorang daripada seorang yang lain mengenai seseorang yang lain sesuatu perkara yang mungkin aku akan marah, aku tak suka. Inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. So aku suka untuk aku keluar kepada kalian daripada rumah ataupun nanti tinggalkan dunia ni dalam keadaan aku ni salimus sadri, sejahtera dada. Maksud dia tidak marah atau benci kepada siapa. Tak tahu lagi baik. So penyampaian benda tersebut tak digalakkan. Maksud dia kadang-kadang benda macam ni lah. Bila kita detail tanya tentang perkara-perkara yang kita tak suka, nanti bila dapat tahu pada diri kita apa yang orang cakap yang kita tak suka, akhirnya kita akan ada benda-benda yang kita jumpa orang ni, kita menyampah, jumpa orang ni sekian. Dan kadang-kadang benda ni dalam hidup kita ni kita tak tahu lagi baik. Bila tahu kita akan mula buat permusuhan. Ini pelik yang biasa berlaku. Tapi Nabi SAW sendiri kata la yuballighuni ahadun an ahadin syai'a. Janganlah menyampaikan kepadaku seseorang daripada seorang lain sesuatu perkara. Sesungguhnya aku suka untuk keluar kepada kalian daripada rumah aku, ataupun keluar tinggalkan kalian dalam keadaan aku elok dada, tak ada marah siapa. Rawal Bukhari an Anas bin Malikin qala, diriwayatkan Bukhari daripada Anas bin Malik, beliau berkata, dia kata khataba Rasulullah SAW khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Dia kata telah berucap Rasulullah SAW satu ucapan dan satu khutbah yang tidak aku dengar seumpamanya sama sekali. Wa qala fiha, dan baginda bersabda dalam khutbah tersebut, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, pasti kalian akan ketawa sedikit dan pasti kalian akan menangis banyak. Qala, berkata Anas bin Malik, faghatta ashabu Rasulullah wujuhahum lahum hanin. Lalu telah menutup sahabat-sahabat Rasulullah wajah-wajah mereka, lahum hanin, dalam keadaan mereka ada macam terisak-isak. Faqala rajulun, faqatta
Okey. Dia cerita ni, okey. Dia riwayat yang lain datang bahawa Nabi SAW bahawa Nabi SAW dia kata jadi bila Nabi sebut tentang perkara berkenaan bahawa telah menutup para sahabat Rasulullah SAW ashab Rasulullah telah menutup para sahabat Rasulullah wajah-wajah mereka lahum hadin dan keadaan mereka bunyi terisak-isak menangis kerana ketakutan atau kebimbangan tentang apa yang Nabi ceritakan. Kemudian sebenarnya ada dari riwayat yang lain datang dalam ramai-ramai itu tiba ada faqala rajul man abi, siapakah bapaku? Qala fulanun, Nabi kata si fulan. Maksud dia dia ada riwayat lain datang dia seorang bangun kata aku di aina ana, aku di mana? Nabi kata finnar, kau dalam neraka. Yang dia kata siapa bapak aku? Engkau bapak kau sekian. Jadi benda tersebut sebenarnya tak diketahui. Maksud dia mungkin dia ada keraguan tentang bapak dia siapa. Kemudian bila dia tanya Nabi SAW, Nabi berikan jawapan dengan wahyu yang Nabi ada. Lelaki itu yang bertanya itu nama dia Abdullah bin Hudzafah. Maksud dia mungkin ingat bapak dia orang lain. Tapi bila Nabi sebut, mula dia macam rasa macam pasal bapak aku bukan bapak aku, macam tu. Soalan tersebut kan, mereka bertanya sedangkan tajuk tersebut tak terdedah pun, tapi dia tanya. Bila Nabi jawab, dia tak suka dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Qala finnar faqala akharu faqala man abi faqala Hudzafatu faqama Umar fadzakara kalamuhu wa zada fihi bil Qur'ani imama qala fasakana ghadabuhu. Sebab dia timbul tajuk sebenarnya dia tanya soalan yang tak patut disoal. Yang tak patut disoal. Dan soalan tersebut macam dia kata tadi, ialah memang Nabi SAW akan boleh berikan jawapan. Tapi jawapan tersebut tak mungkin tidak akan disukai oleh mereka lah. Jadi lelaki tu kata, aina man abi qala fulan. Bila sebut nama bapak dia, Nabi sebut tu bukan bapak yang disangka bapak dia. Jadi ketika tu dia rasa tak sedap. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran, fanazal hadil ayatu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yang kamu tanya mengenai perkara-perkara yang kalau didedah pada kamu, ia akan rasa buruk pada diri kamu. Kamu akan rasa tak elok, akan burukkan keadaan kamu. Okay. Warawahul muslimun, hadis riwayat Muslim, wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Okay. Dia kata warawat Ibn Jarir an Qatadah fi qawlihi, nanti Ibn Jarir At-Tabari daripada Qatadah pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Hai orang beriman, yang kamu tanya mengenai benda-benda atau perkara-perkara yang jika didedah kepada kamu, ia akan burukkan kamu. Anna Anasan bin Malikin haddatsahu, wa Anas bin Malik cerita pada Qatadah, ana Rasulullah SAW sa'aluhu an hatta ahfauhu bil mas'alati. Rasulullah SAW ni mereka telah tanya pada baginda sehingga mereka bebankan banyak pada Nabi dengan persoalan-persoalan. Fa kharaja alaihim dzata yaumin fasa'adal mimbara. Lalu baginda pun keluar pada mereka pada satu hari, baginda naik atas mimbar. Faqala, lalu baginda bersabda atas mimbar, la tas'alul yawma an syai'in illa bayyantuhu lakum. Tidaklah kamu tanya pada hari ini mengenai satu perkara kecuali aku pasti jelaskan ia pada kamu. Fa ashfaqa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna baina yaday amrin qad hadara. Maka telah rasa lemah, rasa bimbang para sahabat Rasulullah SAW bahawa ia adalah di antara di hadapan berada di satu keadaan yang telah hadir, mungkin macam nak mati dah ke. Faja'altu la altafitu yamin wala shimalan illa wajadtu kullan lafan ra'sahu fi thawbihi yabki. Aku tak toleh kanan atau kiri, so aku dapati semua orang
membalut kepalanya dalam baju dia, tutup kepala dalam baju, menangis sebab ingat Rasulullah nak mati. Fa ansha'a rajulun kana yulahi fayadda'i ila ghairi abihi. Jadi telah mulalah seorang lelaki yang dia ni yulahi. Dia nyata ataupun kelihatan je. Sekejap. Laumahu. Yang dia dahulu pernah yulahi ni maksud dia menentang atau tidak bersetuju, dan dia dahulu dia kata tidak mahu dia mendakwa kepada selain bapa dia, mendakwa diri dia anak orang seseorang. Maksud dia yulahi, dia kata yulahi mulahah minal lihah laha sahibahu khasamahu laha waladahu lawamahu, yang mencela yang memburukkan keturunan dia lah sendiri. Dia tak setuju dia anak orang tertentu. Dia tak setuju dia anak orang tertentu. Dia pernah buat mula'anah yulahi fayadda'i ila ghairi abihi, maka dia telah letak nama dia kepada selain bapa dia. Dia mendakwa diri dia kepada selain bapa dia. Faqala ya Nabi Allah. Nabi nak atas mimbar, kemudian dia orang, Nabi kata tanya. Semua tak ada siapa tanya kecuali aku pasti akan jawab. Nabi kata macam tu. Para sahabat mula ingat bahawa Nabi cakap itu sebab Nabi nak mati. Tapi tak, dia sebenarnya nak untuk turun ayat ini. Jadi faqala ya Nabi Allah, maka lelaki yang dia tengah melawan tentang tajuk keturunan dia, dia kata wahai Nabi Allah, man abi, bapa aku siapa? Nabi kata qala Hudzafatu. Qala Hudzafatu, abuka Hudzafah, bapa kau Hudzafah. Thumma qama Umar, kemudian Umar pun bangun. Kan? Qala fa ansha'a Umaru, maka Umar pula bangun. Faqala radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin rasula aidan billah atau qala a'udzu billah min syarril fitani. Dia kata bila lelaki terus start tanya macam tu sampai Nabi dedahkan bapa dia siapa yang sebenarnya, Umar bangun cepat-cepat. Lalu Umar pun mula mengatakan kami reda dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Berlindung dengan Allah, dan atau dia kata aku berlindung dengan Allah daripada keburukan fitnah. Qala wa qala Rasulullah SAW, lam ara fil khairi wasyarri kal yaumi qattun. Tidak pernah aku melihat pada kebaikan dan keburukan seperti hari ini sama sekali. Suwiras lil jannatu wan naru, telah dibayangkan, dirupakan kepadaku syurga dan neraka. Hatta ra'aituhum adunal haiti, sampai aku lihat dia di belakang dinding ni, dia kata di belakang tembok ni. Nabi kata ni nampak diperlihat kepada baginda SAW syurga dan neraka di belakang daripada di belakang dinding, di belakang tembok. Okey,
dikeluarkan hadis dari Bukhari Muslim. Warahu Zuhri an Anas bin Malik binahwi dhalika. Az-Zuhri telah diriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik seumpama itu, au qariban minhu, ataupun hampir dengannya. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, faqalat ummu Abdullah bin Hudzafah, maka berkatalah ibu Abdullah bin Hudzafah, ma ra'aitu waladan a'aqqu minka qattun, aku tak melihat anak yang lebih derhaka banding kau. Aku tak ta'manu an takuna ummuka qad faraqat ma faraqa ahlul jahiliyati fatafdahuha ala ru'usin nas. Adakah kau rasa aman untuk jadi mak engkau telah meninggalkan apa ditinggalkan oleh ahli jahiliyah, lalu kau malukan dia di hadapan orang ramai? Maka dia berkata, faqalallahi law alhaqani bi 'abdin aswadin la lahiktuhu. Maka dia kata, kalau Nabi SAW susulkan aku, nisbahkan aku kepada hamba yang hitam, aku pasti akan susulkan diriku kepada hamba hitam tersebut. Ya, maksud mak dia marah lah kan. Dia tanya macam tu, sampai last sekali. Mak Abdullah bin Hudzafah. Mak dia tak lari. Bapak dia nak pilih bapak lain. Lepas tu dia kata, mak dia kata, kan aku tak lihat anak yang lebih derhaka banding engkau sama sekali. Adakah engkau rasa aman untuk jadi mak engkau telah berpisah atau meninggalkan apa ditinggalkan oleh jahiliyah? Lalu kau dedahkan dia, kau malukan dia di hadapan orang ramai. Di hadapan orang ramai. Jadi kata, demi Allah, kalau Rasulullah SAW susulkan aku dengan hamba yang hitam, aku pasti akan ikut menyusul kepada nasabku kepada hamba hitam tersebut. Takkan tukar, dia kata. Rawal Bukhari an Ibn Abbas, Imam Bukhari bin Ibn Abbas, qala, beliau berkata, kana qaumun yas'aluna Rasulullah SAW istihzaan. Dahulunya ada sekumpulan manusia menanyakan Rasulullah SAW soalan-soalan kerana untuk mengejek-ngejek. Fa yaqulu rajulu man abi. Lalu dia kata, siapa bapa aku? Wa yaqulu rajulu tadillu naqatuhu aina naqati. Maka berkata seorang lelaki yang kehilangan unta dia, unta aku kat mana? Dia tanya soalan tu macam main-main. Fa anzalallahu fihi, maka Allah turunkan pada mereka ni hadil ayata, ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tas'alu an asya'a, yang kamu tanya mengenai perkara-perkara tertentu, in tubdalakum tasukum, kalau dedah pada kamu dia akan burukkan keadaan kamu. Hatta faragha minal ayati kulliha, sampailah selesai habis daripada ayat tu kesemuanya. Tafarrada bihil Bukhari, bersendirian menggunakan hadis ni Bukhari. Rawai Imam Ahmadu an Ali, Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Talib, qala, beliau berkata, lamma nazal hadil ayatu, bila turun ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kepada Allah Taala wajib kata manusia menuju Baitullah barang siapa yang mampu kepadanya sebarang jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afi kulli amin, adakah pada setiap tahun? Fasakata, Nabi diam. Thumma qalu afi kulli amin, mereka kata lagi, adakah pada setiap tahun? Faqala, mereka kata tidak, la. Walau qultu na'am la wajabat, kalau kata ya, dia akan jadi wajib. Walau wajabat la mastata'tum, tu kalau dia wajib, kamu takkan mampu. Fa anzalallah, maka Allah pun turun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, yang kamu tanya mengenai satu perkara, mengenai perkara-perkara yang jika dedah pada kamu, dia akan burukkan kamu. Wa kadza rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Demikian juga Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis ni gharibun min hadzal wajh, dia gharib daripada wajah ini. Wa sami'tul Bukhari yaqulu Abul Bakhtari lam yudrik Aliya. Inilah riwayat ini. Okey. Dia kata, Imam Bukhari kata Abul Bakhtari tu tak pernah sempat dengan Ali, kata Imam Bukhari. Wa zahirul ayati, nyata zahir ayat ni. Zahir ayat ini, an-nahyu anis su'ali an asya' allati idza alima bihal syakhsu sa'athu. Zahir ayat ini adalah larangan daripada bertanya mengenai perkara-perkara yang apabila diketahui ia oleh seorang itu, alhamdulillah, saat itu ia akan memburukkannya. Fal aula li'aradu anha wa tarkuha, yang lebih utama adalah berpaling daripadanya, daripada bertanya soalan-soalan macam tu dan meninggalkannya. Wa ma ahsan hadis hadisi allati rawahu Imam Ahmadu.
Alangkah eloknya hadis yang diriwayatkan ia oleh Imam Ahmad. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah li ashabihi, kepada sahabat baginda, la yablughni ahadun an ahadin syai'a. La yablughni ahadun an ahadin syai'a. Janganlah menyampaikan seseorang kamu daripada seorang lain sesuatu. Fa inni uhibbu an akhrija ilaikum wa ana salimus sadri. Sesungguhnya aku ingin, aku suka untuk keluar kepada kalian dalam keadaan aku elok dada. Al-hadis. Wa qad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Mengabarkan hadis ni Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Qala Tirmidzi gharibun min hadzal wajh. Asal gharib iaitu satu jalan periwayatan daripada bentuk ini. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Kalau kamu tanya mengenai perkara tersebut ketika turunnya Al-Quran berkaitan dengan tajuk tersebut, maka dia akan didedah kepada kalian. Wa in tas'alu an hadhil asya'a. Dan jika kalian tanya mengenai benda-benda ini, allati nuhitum an nisu'ali anha, yang dilarang kalian daripada bertanya mengenainya, hina yunazzalu al-wahyu, ketika diturunkan wahyu, ala Rasulillah, kata Rasulullah SAW, tubayyanu lakum, akan dijelaskan ia kepada kamu. Wa dhalika yasirun, dan itu adalah mudah. Thumma qala, Allah firman, afallahu anha. Allah telah maafkan mengenai amma minkum qabla dhalika, wallahu ghafurur rahim. Ghafurun halim. Allah Ta'ala maha pengampun, lagi amat-amat lembut terhadap hambanya. Okay. Okay, dia kata lagi, thumma qala ta'ala, Allah firman, wa qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Telah bertanya mengenainya satu kaum daripada kalangan kalian, lalu mereka selepas itu terhadapnya mereka menjadi kufur. Ai qad sa'ala hadhil masail al-mahniyah anha qaumun min qablikum. Mereka telah bertanya mengenai persoalan-persoalan dilarang daripada bertanya mengenainya satu kaum sebelum daripada kalian. Fa ujibu anha, lalu mereka dijawab mengenainya. Thumma lam yu'minu biha, kerana mereka tak beriman dengannya. Fa asbahu biha kafirin, dan mereka jadi terhadapnya kafir. Ai bisababiha, dengan sebab soalan tersebut mereka jadi kafir. Mungkin tak setuju jawapan tu, mereka jadi kufur sebab jawapan yang mereka dapat. An buyinas lahum falam yantafi'u biha, bahawa dijelas kepada mereka namun tidaklah bermanfaat untuk mereka. Li'anahum lam yas'alu ala wajhil istishad, kerana mereka bukannya bertanya, kerana sesungguhnya mereka tidaklah bertanya di atas bentuk minta panduan. Wa inna ma sa'alu an wajhi ta'annuti wal inad, dan mereka hanya bertanya di atas bentuk berdegil dan juga menentang. Warawat Tabari, mereka Imam Tabari diriwayatkan an Husaifin an Mujahidin an Ibn Abbasin, daripada Husayf, daripada Mujahid bin Abbas, la tas'alu an asya'a, qala, yang kamu tanya mengenai benda-benda kan, iaitu hiya al-bahiratu wal wasilatu wasaibatu wal ham. Ya. Yang kamu tanya mengenai benda-benda itu iaitu bahirah, wasilah, saibah dan ham. Ni adalah apa yang disebut dalam ayat yang akan datang. Sekejap. (103) nanti. Nanti ada ayat dia. Dia punya nanti kita ada penerangan dia lah tentang benda-benda tersebut. Cuma kejap Okey, bahiratu yang mereka halang susu dia untuk untuk sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, untuk berhala yang dibagi khas. Kemudian tak siapa boleh ambil. Kemudian saibah ni adalah binatang yang mereka letakkan untuk tuhan-tuhan mereka, tidak dipikul di atas satu benda.
Mereka letakkan, dia kata ini unta Tuhan, ini sekian Tuhan punya. Wasilah tu adalah unta yang kalau fi awal ini taj al-ibil. Wasilah ni maknanya unta yang bila beranak, dia beranak keluar anak dia, unta jantan, yang kedua unta jantan, dia sambung-sambung anak perut dia berhubung dengan dia betina semua. Tak ada, dia lahir anak semuanya betina. Tak ada jantan, maka itu dianggap juga untuk Tuhan. Kemudian ham dia adalah unta jantan yang banyak dah mengawan, okay? Bila dah selesai daripada mengawan dengan banyak tu, dia lepaskan dan dia kata dia lepaskan dan tak ada lagi dibagi kerja lah. Dan dia anggap semua ni semua ni yang dia letakkan untuk Tuhan-Tuhan. Dia kata ala tara, kau tak lihat ke ma ja'alallahu min bahiratin, tidak pernah Allah Taala jadikan sebarang bahirah, wala kadza bukan tak ada ni. Qala wa amma ikrimatu faqala. Okey, ini kata Qatadah daripada Ibn Abbas, daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas. Dia kata jangan kamu tanya tentang benda-benda tu, dia kata adalah apa ayat 103 tu punya sebutan. Tapi waqala wa amma ikrimah tu, ada pun ikrimah pula, faqala dia kata innahum kanu yas'alunahu an ayat, mereka dahulu tanya mengenai ayat-ayat. Fanuhu an dalika, bukti-bukti, tanda-tanda untuk minta bukti, minta mukjizat. Okey, lalu mereka fanuhu an dalika, maka mereka dilarang daripada itu. Thumma qala, kemudian beliau membaca qad sa'alaha qaumun min qablikum, dia telah memintanya satu kaum sebelum dari kalian. Thumma asbahu biha kafirin, mereka terhadap bukti atau tanda yang mereka lihat tu mereka kufur. yakni Ikrimatu rahimahullah, annal murad bihadza annahyu an su'al wuqu'il ayat. Larangan yang dikenaki daripada ini adalah larangan daripada meminta terjadinya bukti atau tanda-tanda. Kama sa'alat Quraisy ayujra lahum anhara, macam mana meminta Quraisy untuk dialirkan bagi mereka sungai-sungai. Wa yaj'ala lahum saffa dhahaban, dan untuk jadikan untuk mereka saffa sebagai emas. Wa ghairu dzalika, selain itu. Okay, tapi yang Mujahid tadi dia kaitkan dengan ayat 103. Tapi Ikrimah maksudkan adalah larangan ni minta bukti-bukti ataupun tanda-tanda Rasul. Itu yang Ikrimah punya penjelasan. Okey. Kama sa'alatil yahud ayunazzala alaihim kitaban minas sama', macam mana Yahudi minta itu daripada mereka kitab daripada langit. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan surah Isra 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayat, dan tidaklah menghalang kami daripada kami mengutuskan bukti-bukti tanda-tanda, illa an kadzdzaba bihal awwalun, mereka bahawa telah mendustakan terhadapnya orang terdahulu. Wa ataina samud dan naqata mubsiratan, dan kami telah berikan kaum Samud unta terang-terangan, dikeluar daripada batu yang tak bernyawa. Fazalamu biha, maka mereka telah menganiaya terhadapnya. Wa man nursil bi ayati illa takhwifa, dan kami tak utuskan bukti-bukti melainkan untuk menggerunkan, menakutkan. Wa qala ta'ala, dan firmankan dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 109 ayat 111, akan katakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah sesungguh-sungguh sumpah mereka, la in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha, kalau datang pada mereka bukti, mereka pasti akan beriman dengannya. Qul innamal ayatu 'indallah, katakanlah bukti-bukti itu hanya di sisi Allah Taala. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan kamu takkan sedar apa yang akan memberikan sedar pada kamu bahawa apabila ia datang nanti tidak mereka akan beriman.
Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marratin. Dan kami bolak-balikkan akan jiwa mereka, fuad mereka atau hati mereka, dan juga penglihatan mereka bolak-balikkan sebagaimana mereka tidak beriman dengannya pada pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim, kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Okey, dalam kesesatan mereka, mahu mereka teraba-raba tidak mendapat petunjuk. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata, dan kami turun, kalaulah kami turun kepada mereka para malaikat, wa kallamahumul mauta, dan kami berkata-kata kepada mereka orang-orang yang telah mati, wa hasyarna alaihim kulli syai'in qubula, dan kami himpunkan kat atas mereka semua benda depan-depan, maka nu'minu illa an yasha Allah, tidaklah mereka akan beriman kecuali dikehendaki oleh Allah. Walakin aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. So jadi nanti kita akan sambung sampai ayat berikutnya. Baik, wallahu a'lam. Sampai situ Okey, ada soalan? Tak ada soalan, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.